Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini merupakan video tugasan 2 BMMB 1124 Literasi Bahasa. Video ini merupakan video simulasi pengajaran yang telah dijalankan oleh ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Abdul Muiz bin Muhammad Nuzuki, dan dua lagi rakan saya, Ahmad Kamarul Arifin bin Muhammad Zawawi dan juga Asma Mizani binti Mat Isa. Tajuk yang telah dipilih oleh kami untuk menjalankan simulasi pengajaran adalah berkaitan dengan aktiviti pengamatan penglihatan, pendengaran serta pergerakan tangan dan mata untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran membaca dengan meminta pelajar menyebut nama-nama haiwan dan mencari haiwan di dalam pasir yang telah kami sediakan. Oleh itu, ayuh kita lihat video simulasi yang telah disediakan oleh kami. Jom. Bangun. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Sihat, alhamdulillah cikgu. Hari ini cikgu nak ajar mengenai mari mengenai binatang. Oh. Binatang pertama yang cikgu nak ajar Apa tu cikgu? tengok dia punya ciri-ciri. Dia ada rambut kecil kat atas ni. Dia Ni yang saya tengok cikgu. Oh, ayam. Macam ayam. cara ejaan dia siapa tahu? Miss tahu Miss? Cari je. Tahu tak cikgu? Ejaan dia macam ni. A ikut cikgu. A A Y-A-M ya. Y-A-M yam. Ayam. Ayam. Cuba ejaan sekali. Saya nak cuba cikgu. Boleh? Sama. Y-A-M yam. Ayam. Bagus. Kita pergi yang kedua. Yang ni dia badan dia kecil sahaja. Oh. Siapa tahu yang ni apa? Miss tahu Miss? Macam burung tu. Burung. Ejaan dia macam mana? Siapa tahu macam yang cikgu ejaan yang tadi. Salah cikgu. Salah, cikgu. Okey, ikut cikgu ejaan. Okey. Biru. Biru. R-U-N-O. R-U-N-D-R-O. Burung. Burung. Lepas kita pergi yang seterusnya. Wah, yang ni saya sedang tengok kat kampus saya. Apa dia? Lembu itu. Tahu tak cara je? Saya tak tahu cara itu. Saya tahu. Macam mana? Biru. Bagus. Lembu. Lembu. Seterusnya kita pergi yang kepada haiwan yang seterusnya. Comel ni. Comel cikgu warna pink cikgu. Cikgu tahu semua suka kucing kan? Ya. Cara ejaan dia K-U-U K-U-U. C-I-N-G C-I-N-G. Kucing. Kucing. Kita pergi haiwan yang seterusnya. Banyak haiwan ni. Banyak haiwan. Dah. Okey, yang seterusnya adalah semut. Semut. Besar yang semua cikgu. Melalui gambar ni apa yang Muiz dengan kamera boleh terangkan mengenai semut? Saya cikgu. Apa dia? Dia ada 6 kaki cikgu. Bagus lagi. Betul tu nak. Betul. Lepas tu dia ada macam sesumut tu cikgu. Betul. Wow. Ejaan dia pula S is a, S is a. M-U-T mut, M-U-T mut. semut. Semut. Kita bagi yang terakhir. Comel. Wah, cantiknya. Haiwan yang terakhir sekali ni nama dia itik. Okey. Apa yang bagi tahu cikgu, itik ni dia hidup kat mana? Saya tu dekat Tasik cikgu. Bagus. Ikut cikgu ejaan dia. Okey. I-E. I-T-I-K-T. D-I-K-T. I-T. E-D. Seterusnya. Cikgu, saya tanya soalan cikgu. Apa dia? Macam mana bunyi kucing cikgu? Oh, bunyi kucing dia macam ni. Miau. Miau, miau, bunyi kucing miau. Dia dah boleh sikit lah. Bunyi lembu cikgu, bunyi lembu. Muiz tahu, Muiz. Saya tahu juga. Apa saya tahu? Saya dah tengok lembu bunyi dia. Oh, Okey. Menariknya. Sekarang cuba gambar mana-mana haiwan
Wah, menariknya. Selanjutnya kita teruskan kepada aktiviti kita lah pada hari ini. Tidak itu. Wah, Kita sediakan satu kotak ni. Dalam kotak ni dia ada pasir dengan beberapa gambar yang bagi cikgu ajar tadi. Kamu semua kena macam cari gambar haiwan tu. Lepas tu kena pasti tu haiwan yang mana satu. Boleh? boleh tu. Wah, pasir cikgu. Saya minat main pasir cikgu. Saya pun nama cikgu. Wow. Pasir ni bagus untuk perkembangan kanak-kanak. Wah, saya baru tahu cikgu. Jadi saya kena cari ke di pentas tu lah cikgu. Cari gambar haiwan-haiwan. Biasanya mulakan. Okey. Ni. Dapat satu. Wow. Apa nama Apa haiwan tu? Yang ni nama dia burung tadi cikgu. Cuba cari eja yang cikgu ajar tadi. Baiklah cikgu. B-U-R-U-N-G rung. Burung. Okey, Wah. Saya pula cikgu. Main pasir. Saya nak cari apa ni? Oh, ni lembu ni cikgu. Ya betul, cari eja dia. L-E-M lem B-U-Bu Bagus. lembu. Wah. Oh, sebenarnya. Ni itik ni cikgu. I-E-T-I-K-T. Itik. Aku dah dua. Wah. Ni saya tahu. Ni ayam cikgu. Cara eja dia Y-A-M yam. Ayam. Wah. Cikgu, saya tak ingat ni haiwan apa ni cikgu. Seronok main pasir. Tadi kata haiwan tu dia ada berapa kaki? Yang saya ingat dia ada 6 kaki je. Tapi saya tak ingat nama dia cikgu. Saya tahu cikgu. Ni semut ni. Semut? Macam mana cara eja dia? S-E M-U-T mut. Semut. Betul tak cikgu? Betul. Betul. S-E-M-U-T mut. Semut. Ya, pandai. Wow. Lagi. Ada lagi ke cikgu? Ada lagi. Ada lagi. Oh, susahnya cari. Ni saya jumpa cikgu. Wow, comelnya. Ni kucing ni cikgu. K-U tolong. C-I-N-G cing. Kucing. Tanya semua. Miau 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 miau. Seronok main pasir. Seronoknya main pasir cikgu. Dan ramai dah pembelajaran kita pada hari ini. Macam mana apa yang kamu rasa akhir pembelajaran kita? Saya seronok cikgu. Seronok cikgu. Dapat main pasir cikgu, saya seronok cikgu. Comel haiwan. Saya dapat kena haiwan. Kalau macam tu nanti cikgu buat lagi aktiviti pasir-pasir. Yeay. Seronok. Cikgu nak tanya soalan ni dekat Kamarul dengan Muiz. Baik cikgu. Kamarul dengan Muiz paling suka haiwan yang mana satu? Saya dulu cikgu. Saya macam biasa saya suka kucing cikgu. Oh. Kalau saya suka itik sebab bunyi dia comel. Kuek. Bunyi kucing lagi comel lah. Miau miau. Gila. Nanti cikgu buat lagi ya aktiviti macam ni cikgu. Aktiviti yang di pasir macam ni. Terima kasih cikgu. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada bahan yang diperlukan dalam simulasi pengajaran. Yang pertama, sebagai seorang guru cemerlang, kita mestilah menggunakan pelbagai bahan bantuan belajar untuk melakukan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan di samping menjadikan proses PDP itu menjadi lebih menarik dan juga seronok. Dalam simulasi pengajaran, kumpulan kami ini menggunakan bahan bantuan belajar seperti gambar animasi haiwan-haiwan yang comel. Sebagai contoh, animasi burung dan juga kucing. Hal ini kerana kanak-kanak lebih cenderung untuk belajar sekiranya mereka melihat perkara-perkara yang dapat menarik perhatian mereka. Seperti dalam situasi ini, gambar haiwan-haiwan seperti ini mampu menarik perhatian mereka. Gambar yang besar ini juga memainkan peranan penting untuk merangsang penglihatan mereka dan memudahkan mereka untuk mengenal pasti dan mengecam haiwan-haiwan itu. Selain itu, kami juga menggunakan bahan bantuan belajar yang lain seperti pasir. Penggunaan pasir ini juga mendatangkan pelbagai faedah seperti ia dapat merangsang motor halus kanak-kanak. Bagaimana pasir dapat merangsangkan motor halus kanak-kanak?
Pergerakan tangan seperti menggenggam, menghancurkan dan juga menggumpal pasir dapat membantu membina otot kasar dan juga otot halus kanak-kanak. Kanak-kanak juga akan lebih tertarik untuk belajar kerana seperti yang kita tahu, kanak-kanak memang suka bermain pasir. Keseronokan di samping belajar ini mampu menghasilkan kanak-kanak yang dapat menguasai literasi bahasa dengan lebih cepat. Baiklah, selanjutnya kaedah aktiviti. Kaedah aktiviti yang dijalankan yang pertama ialah guru akan memperkenalkan kepada murid nama-nama haiwan berserta dengan cara mengeja nama haiwan tersebut dengan cara yang betul. Yang kedua, pada masa yang sama, murid akan mengikut cara sebutan ejaan mengikut suku kata seperti yang tertera di dalam video. Yang ketiga, dengan cara itu, ia akan melatih kemahiran membaca murid-murid yang terlibat. Seterusnya, murid akan diminta mencari gambar haiwan di dalam timbunan pasir. Yang kelima ialah murid akan menyebutkan semula ejaan tersebut mengikut suku kata yang betul. Yang keenam, hasilnya iaitu murid akan dapat mengecam huruf tersebut dan mengenal pasti huruf-huruf berkenaan. Baiklah, kita teruskan dengan tujuan simulasi pengajaran yang telah dijalankan oleh kami. Baiklah, aktiviti yang telah dijalankan oleh kumpulan kami adalah bagi bertujuan untuk melaksanakan aktiviti pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran serta pengamatan pergerakan tangan dan mata murid bagi membolehkan murid untuk mengenal pasti bentuk sesuatu objek seperti gambar-gambar haiwan yang telah kami tunjukkan seperti gambar itik, gambar semut, gambar kucing, gambar lembu, gambar burung dan juga gambar ayam. Baiklah. Selain itu, aktiviti proses pengamatan penglihatan ini juga akan membolehkan murid untuk memahami apa yang sedang berlaku di persekitaran mereka. Sebagaimana yang dilakonkan oleh kumpulan kami, video simulasi ini, dua orang murid yang menyaksikan haiwan yang sama mungkin memberi taksiran yang berbeza bergantung kepada tahap pengamatan mereka yang berlainan. Oleh itu, pengertian mereka juga adalah berlainan. Hal demikian membuatkan setiap orang mempunyai perilaku yang berbeza dan membuktikan bahawasanya setiap murid, apa yang dilihat mereka bergantung kepada pengamatan mereka. Baiklah, tujuan aktiviti yang kami pilih ini adalah tujuan aktiviti mencari gambar haiwan dalam pasir ini adalah bertujuan untuk memastikan murid dapat membezakan bentuk, saiz, warna, huruf yang telah kami sediakan dan diletakkan dalam pasir. Yang kedua, untuk murid mengingati kembali apa yang telah diamati. Sebagai contoh, guru di dalam simulasi ini telah menunjukkan gambar-gambar haiwan di hadapan dan mereka akan mengamati dan mengimbas kembali gambar dengan mencari gambar di dalam pasir tersebut. Yang kedua, yang seterusnya adalah rajah latar belakang, iaitu murid dapat menentukan sesuatu seperti bentuk dan haiwan latar belakang suatu gambar yang telah ditunjukkan oleh guru. Dan akhir sekali adalah koordinasi motor, yang mana apabila murid melihat apa yang ditunjukkan oleh guru di hadapan, murid akan mengingati kembali dan murid akan mendengar apa yang disebut oleh guru. Sebagai contoh, ini adalah gambar ayam dan guru sebut A-Y-A-M, yam, ayam. Oleh itu, murid akan mendengar dan murid akan melakukan pengamatan tangan dan juga mata mereka dengan melihat dan mencari gambar haiwan itu di dalam pasir yang telah disediakan. Seterusnya kita beralih pula kepada faedah. Antara faedah bagi simulasi pengajaran kumpulan kami kepada kanak-kanak ialah meningkatkan daya ingatan kanak-kanak. Untuk membaca, kanak-kanak mesti mengekalkan ingatan penglihatannya tentang huruf-huruf dan perkataan-perkataan yang telah dilihatnya. Melalui aktiviti ini, daya ingatan penglihatan kanak-kanak dapat dilatih dengan menunjukkan gambar haiwan-haiwan bersama nama haiwan tersebut. Dengan ini, kanak-kanak akan terbiasa dan mudah untuk menghafal perkara yang dilihat kerana haiwan-haiwan tersebut akan menarik perhatian mereka. Selain itu juga, ia dapat melatih kanak-kanak dari segi perhubungan penglihatan. Kemahiran ini berkait rapat dengan kanak-kanak menceritakan dua atau lebih kenyataan mengenai sesuatu objek yang dilihatnya. Ini termasuklah menakul, mengkritik, berfikir dan menyelesaikan masalah
masalah tentang sesuatu perkara. Seperti dalam simulasi pengajaran kami, kanak-kanak akan mula berfikir tentang ciri-ciri haiwan dan bunyi yang dikeluarkan oleh haiwan tersebut apabila mereka melihat gambar haiwan-haiwan tersebut. Hal ini akan melatih kanak-kanak untuk berfikir tentang sesuatu perkara. Akhir sekali, simulasi pengajaran kumpulan kami amat menarik dan seronok untuk kanak-kanak untuk belajar. Sebagai contoh, penggunaan pasir dapat menarik perhatian mereka dan menjadikan mereka seronok dan teruja untuk belajar. Penilaiannya ialah murid itu sendiri telah dapat mengalami perubahan daripada tidak mengetahui cara mengeja kepada sudah dapat mengeja perkataan tersebut. Kaedah mengajar murid dengan mengeja menggunakan suku kata yang betul akan dapat menghasilkan murid yang pandai dalam mengenal huruf. Kaedah ini digunakan kerana ia adalah kaedah yang mudah sehingga dapat memulihkan murid yang lemah membaca. Gambar yang besar serta memiliki warna yang cerah dan terang serta saiz tulisan yang digunakan mampu menarik perhatian murid untuk fokus kerana murid dapat menggambarkan benda tersebut dalam fikirannya. Selain itu, murid dapat merasakan pengalaman mencari gambar-gambar haiwan di dalam pasir yang sudah tentu akan dapat melatih pergerakan tangan dan mata murid tersebut. Buktinya, murid menggunakan tangan mereka untuk menggali pasir dan menggunakan mata untuk membezakan jenis serta bentuk dan bunyi haiwan berkenaan. Di sini, murid seolah-olah mampu untuk meniru bunyi haiwan berkenaan. Murid yang mengalami proses latihan mendengar kerana murid sentiasa dapat mengikuti sebutan yang disebut oleh guru. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan rumusan. Untuk pengetahuan semua, pengamatan penglihatan yang telah kami jalankan pada hari ini tidak berlaku pada mata sebenarnya. Mata hanyalah sebuah ataupun suatu alat yang membantu proses penglihatan setiap orang. Kebanyakan orang tersalah anggap tentang pengamatan ini. Pengamatan kepada mereka hanya melibatkan apa yang dapat dilihat dengan mata. Sedangkan sebenarnya, pengamatan yang sebenar adalah melibatkan keseluruhan panca indera manusia. Sebagaimana aktiviti yang telah dijalankan dalam video simulasi kami, guru telah menunjukkan gambar haiwan yang berwarna-warni dan cantik kepada murid untuk mereka mengasah kemahiran pengamatan penglihatan murid. Manakala guru juga telah membunyikan nama haiwan dan membuktikan untuk memberikan pengamatan pendengaran kepada murid. Dan akhir sekali, guru menyuruh murid untuk mencari gambar kecil haiwan yang berada dalam pasir untuk merangsang pelajar ataupun murid sewaktu mencari gambar haiwan tersebut dengan pengamatan mata dan tangan mereka. Oleh itu, aktiviti ini akan merangsang pelajar dalam aspek pengamatan penglihatan, pendengaran dan juga pergerakan tangan dan mata. Secara ringkasnya, aktiviti kemahiran yang dilakukan oleh kami ataupun dalam video simulasi ini dapat dibahagikan kepada 3, iaitu aktiviti pengamatan penglihatan, aktiviti pengamatan pendengaran dan juga aktiviti pergerakan tangan dan mata. Oleh itu, saya kira itu sahaja daripada kumpulan kami. Mohon maaf atas segala salah silap. Sekian, terima kasih.